بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan surah Muhammad pada surah yang ke-47 pada halaman 509 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadil Ustaz Fazrul, sihat ya? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita Allah, dah berada pada juz yang ke-26 ya, Ustaz ya. Alhamdulillah. Surah Muhammad ni surah yang jarang baca sebenarnya. Jarang Ustaz ya. Kalau nak biasa-biasa saja memang jarang bacalah. Betul. Tambah nak memahami dia pula. Jadi ini subhanallah, alhamdulillah ni tak Safas kongsikan peluang untuk sama. Dan salah satu daripada ayat penting Ustaz ya dalam surah Muhammad ini adalah afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Ayat 24 yang kita nak baca pada hari ini sudah tentunya apa kepentingan tadabbur dan mesej awalnya adalah kepada pemimpin-pemimpin ya dalam masyarakat, dalam keluarga, amat penting memahami ayat 24 ini. Sebabnya tuan-tuan jangan lupa untuk kita share. Kita mulakan dengan doa ringkas kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan halaman 509. Bermula daripada ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23, kita melihat kepada keadaan orang-orang yang munafik dan orang mukmin ketika turunnya perintah untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti pada ayat 24 hingga 29 keadaan orang munafik setelah murtad dan ketika nyawa mereka dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita melihat halaman yang penuh dengan peringatan untuk kita menjaga keimanan kita, kerana bila bercakap tentang munafik sebenarnya ia merujuk pada mereka yang ingin mengaku beriman tetapi tidak melaksanakan apa seruan daripada halaman ini. Kita mulakan dengan ayat 20 hingga 24 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Apa khabar semuanya ayahanda dan bunda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita menjengah ke halaman 509 pada hari ini. Jadi kita nak mulakan bacaan kita ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-24 dengan bacaan murattal sikah insya-Allah. Jom kita cuba sama-sama baca insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah fa idza unzilat suratun محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك ينظرون
إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 20 hingga 24 daripada surah Muhammad yang penuh dengan peringatan Ustaz ya. Bagaimana kita membaca pada ayat 20 itu wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah ya, berkata orang-orang yang beriman kalaulah turun satu surah Ustaz ya. Jadi agak pelik isi daripada ayat ini, tapi ada dua maksud. Satu ialah Allah menyindir orang-orang yang mengaku beriman tapi sebenarnya mereka tidak beriman, itu orang munafik ya. Dan yang keduanya ialah memang orang beriman yang bercakap perkara ini, iaitu dia bercakap laula nuzilat surah, kalaulah turun satu surah yang bercerita tentang perjuangan, tentang jihad, pengorbanan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa orang beriman cakap begitu? Pasal orang-orang munafik asyik cakap je. Cakap, akhirnya orang beriman pun tertangkap ataupun termakan idea kalau turun satu surah yang berkaitan dengan urusan jihad yang kita bincangkan sebelum ini Ustaz ya, pada halaman yang sebelum ini. Jadi bila kita melihat pada perkara tersebut, Allah menyatakan fa idza unzilat ya, apabila diturunkan surah tersebut secara jelas muhkamah wa dzukira fihal qital, yang bercerita tentang qital iaitu berperang di jalan Allah, ra'aital ladzina fi qulubihim marad ya, kita akan melihat, engkau akan melihat mereka yang ada penyakit dalam hati, iaitu merujuk pada orang yang munafik, yang zuruna ilaik, dia melihat kepada kamu, melihat dia macam menenung Ustaz, tengok dia, dan nazaral maghshi alaihi minal maut, iaitu seperti nak pingsan. Dia pun mungkin jaga Allah matilah kita. Dia, oh my god kan ya, pasal apa? Pasal dulu dia yang kempen, dia kata kalau kita dapat satu surah untuk kita berperang. Pasal siapa ini di Mekah tidak boleh berperang ya. Jadi bila dah boleh berperang turun ayat berkaitan ini, mereka dah macam nak pingsan ya. Pasal apa? Pasal lama kita kena pergi berperang, habislah kita punya harta segala, kita kena berkorban. Ini adalah penerangan dalam surah Muhammad ini untuk membuang ataupun menapis kepada orang munafik Ustaz. Ya, Allah menyatakan faaula lahum, ini adalah lebih baik bagi mereka
Kerana apa? Kerana ini adalah satu saringan sebenarnya. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ramai orang-orang yang mengaku beriman, tetapi bila turun seruan untuk berperang, itu adalah saringan penting. Iman atau tidak maksudnya. Kalau dekat Mekah itu tak ramai orang yang munafik. Pasal apa? Pasal nak masuk Islam di sana itu penuh dengan peperangan, kena balun, kena pukul apa sebagainya. Jadi tidak ada benefit, tidak ada manfaat. Tapi bila dah sampai ke Madinah itu, apa yang berlaku? Ramai nak masuk Islam pasal dapat projek. Dapat projek. Kalau katakan saya orang Islam, saya kalau kat Malaysia ni orang Melayu, Bumi Putra, dapat projek banyak, ya, dapat banyak perkara-perkara duniawi dalam konteks kita sekarang ini. Jadi Allah menyatakan bahawa mereka cakap perkara tersebut padahal sebenarnya apa? Mereka kena taah. Pendek je ayat ini Ustaz, ya. Taah tu dah lengkap dah tu. Dan satu lagi, wa qaulun ma'ruf, cakap yang baik-baik, bukannya pergi menyindir ataupun pergi mengutuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Muhammad ni surah Qital Ustaz ni, surah perang. Jadi bahasanya pun macam pendek-pendek macam tadi kan, ayat 20 tu hujungnya fa'aula lahum habis. Dia tak payah banyak-banyaklah. Baru nak tarik sikit. Baru nak dah habis. Mat pun tak ada, home terus. Tak ada, home. Pasal apa? Pasal ini adalah surah yang bercakap tentang perjuangan. Tugas, dia tak boleh dah nak corner-corner tu. Dia terus dia zam, ya, taah, ya, wa qaulun ma'ruf, cakap baik-baik. Fa idza azamal amr, apabila dah ada ketetapan dalam agama, falau sadaqullah, maka jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, lakana khairal lahum, maka itu adalah lebih baik bagi mereka. Jadi buat betul-betul, ya, urusan yang telah ditetapkan. Dan bila dia ikut Nabi itu bukan sekadar ikut Nabi, sebenarnya adalah mengikut kepada membenarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan bahawa kalau orang yang tidak taat pada Nabi, tidak cakap perkara-perkara yang baik, maka orang ini adalah yang lembik Ustaz. Lawan pada azam itu adalah yang kuat azam, lemah semangat ataupun lembik. Yang keduanya, orang ini penipu, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar menipu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakana khairal lahum, orang yang membenarkan Allah itulah yang lebih baik. Ayat yang ke-22 kita nak baca sekali lagi kerana ayat ini pendek tetapi penuh dengan pengajaran dan ia amat berat Ustaz. Isinya itu amat berat sehingga kan ia menjadi nasihat kepada mereka yang nak terlibat sebagai pemimpin, sebagai ahli politik Ustaz, ya. Kalau rasanya saya ni nak berjuang, saya nak tolonglah undi saya, sila baca ayat yang ke-22 ini kerana ia mencerminkan kita ini akan buat apa selepas kita ini memohon ataupun menjadi seorang pemimpin dalam sesebuah kawasan ataupun sesebuah negara. Ayat 22 kita baca bersama. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, tuan-tuan puan ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz Faz kata tadi, ya. Kalau kita perhatikan Ustaz Faz, halaman ini setiap akhir ayat dia semua hum, kum, kecuali ayat 24 sahaja dia ada dua mak asli je, laha, ketika waqaf, dua harakat je. Dan itu amat menarik Ustaz, ya. Pasal bila dia berbeza dekat aqfaluha itu ada penerangan lanjut, ya, yang perlu kita beri perhatian juga, ya. Betul. Jangan pula aqfalahum kan, okay. Subhanallah, ya. Pasti ada, ya. Jadi kita baca dulu sekali lagi sebelum sampai ayat 24, kita baca sekali lagi ayat yang ke-22 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-22, apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan melakukan kerosakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Maksudnya sebenarnya awalnya fahal asaitum
in tawallaitum itu satu maksudnya ialah kalau seseorang itu berpaling daripada medan perang, ya, kerana surah Muhammad ini adalah seruan untuk pergi berjuang di medan perang, menghancurkan segala kebatilan yang ada. Tetapi lebih daripada itu, tawallaitum itu juga bermaksud ialah apabila seseorang itu diberi kuasa, diberi kuasa menjadi pemimpin, ya. Allah menyatakan fahal asaitum, maka apakah sekiranya kamu diberi kuasa antufsidu fil ard, kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi. Ya, mengapa Allah bawakan ayat 22 ini? Kerana bercakap ayat 20 dengan 21 tadi adalah bercerita tentang orang-orang yang ada masalah dalam hati, munafik, ya. Kalau seorang itu munafik, imannya itu tidak bersih, tidak disaring dengan perjuangan, tetapi dia terus sahaja meminta kuasa, dia ingin menang dalam pilihan raya, rupa-rupanya orang itu kita dah tahu dah, Allah nyatakan pada ayat 22 dia akan tufsidu fil ard, membuat kerosakan. Pasal hatinya itu tidak dibersihkan dengan perjuangan, tetapi dia dapat saja pangkat, bersedialah untuk dia merosakkan rakyat, dia mengambil harta, dia menipu, dapat projek, baru sign 2 saat saja dapat projek 2 juta, ya. Perkara-perkara itu adalah suatu perkara yang berlaku pada suatu masa dahulu dan dia berulang sampai sekarang. Allah membongkarkan satu orang-orang yang berkuasa ini akan merosakkan, membuat fasad, dan yang keduanya wa tuqatti'u arhamakum, akan memutuskan arhamakum, ya. Ada 2 maksud arhamakum ini, satu dari segi hubungan secara umum rahim, tetapi yang keduanya hubungan silaturahim secara khusus. Yang umumnya contohnya menurut Imam Qurtubi, kalau kita bercakap tentang saling menolong, memberi nasihat sesama kita, Ustaz, ya. Pasal kita ada hubungan rahim berasal daripada Adam dan Hawa, sebagai bani Adam, sebagai manusia, ya. Jadi bila dia berkuasa, seseorang itu berkuasa, hatinya itu tidak dibersihkan, dia akan pertama merosakkan, membuat kerosakan, menghancurkan ekonomi, menipu, zalim dan sebagainya, dan yang keduanya memutuskan tali persaudaraan. Nak tolong, tengok dulu awak nak tolong saya ke tak. Kalau awak tolong saya, baru saya tolong awak, saya bagi projek. Kalau awak tak tolong ataupun awak kritik saya akan balun awak. Itu adalah seorang pemimpin yang diberi kuasa bila ada penyakit dalam hatinya. Dan yang keduanya ialah bab keluarga, spesifiknya ialah contohnya bercakap tentang memenuhkan nafkah, memeriksa keadaan ahli keluarga, melalaikan keadaan ahli keluarga ketika mendesak. Itu adalah aktiviti orang-orang yang dapat kuasa. Bila dia dah dapat kuasa, Ustaz, dia tak kisah pun apa yang berlaku dalam keluarga dia ke, keluarga orang lain ke, orang miskin tak makan ke, apa aku kisah. Yang penting saya menyusun kereta-kereta akan datang saya, kerana saya sudah punya, ya, aku yang punya, ana punya, ya. Jadi ini adalah kesan daripada ayat 22 ini yang besar, dan Allah menyatakan mereka itu pada ayat 23 dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fa asammahum wa a'ma absarahum, iaitu mereka itu dipekakkan dan dibutakan pandangan mereka daripada mendapat cahaya iman. Itu bahaya, kan? Bahaya. Ya, bila orang tu dia buat dia ada penyakit dalam hati, tapi kalau dia tak jadi ketua tak apa. Bila jadi ketua, orang lain pun kipas bos, tak payah bagi dia bos, dia tu musuh kita bos. Orang lain kipas saja dia akan menyebabkan makin rosak, dan dia akan menghancurkan, memutuskan tali-tali persaudaraan, kekeluargaan dalam sebuah negara, dalam sebuah keluarga, Ustaz, ya. Jadi apakah ubatnya? Ubatnya itu yang berbeza dekat hujung tadi tu. Yang lain tu home, ya. Pada muka surat ni memang semua home, Ustaz, ya. Betul. A'malahum, adghanahum. Tapi ubat di tengah-tengah ini Allah bagi. Jadi jangan home pula, ya. Kalau yang adik-adik menghafaz, di hujung itu Allah cakap apa dalam ayat 24, afala yatadabbarunal Quran, ubat untuk mengubat kepada pemimpin-pemimpin yang akan buat kerosakan ini. Sebelum dia naik menjadi pemimpin, sebelum dia menjadi suami, sebelum menjadi pemimpin dalam keluarga, dia kena tadabbur, Ustaz. Masya-Allah. Ya, tadabbarun itu, apakah mereka itu tidak gunakan masa, ambil masa sekejap untuk mendalami al-Quran itu sendiri. Kerana apabila seseorang itu tadabbur, ubat itu dapat. Dia punya nasihat, pelajaran, dia boleh baca pemikiran apa sebagainya, psikologi manusia. Ataupun Allah cakap am ala qulubin aqfaluha, ataupun atas hati mereka itu ada kunci. Aqfaluha itu maksudnya ada penutupnya,
hati kita Ustaz ya. Setiap hati ini dia tak cakap aqfalahum ya, aqfalahum, dia cakap aqfaluha, kerana hati kita ni memang dah siap-siap ada kunci. Subhanallah. Kalau dia tidak diberikan Quran, ia akan menyebabkan dia terkunci. Tapi bila kita bagi Quran, surah Muhammad, surah Fath, surah yang ada kita belajar selama ini, baca sahaja setiap hari, Quran maksudnya dibaca setiap hari, dia akan unlock. Subhanallah. Dia buka. Kadang-kadang hati bila tengok orang letak coklat lah dekat Facebook, dia kata coklat murah. Dia ada dengki, ada hasad, ada pelbagai penyakit. Tetapi bila ditadaburkan Al-Quran, kita nak marah kepada anak, kepada orang lain pun kita akan mengikut panduan daripada Al-Quran. Jadi inilah ubat yang penting membawa kepada perkataan pilihan kita saksikan, iaitu sawwala. Yang ini kita akan lihat maksudnya memujuk ataupun menggoda. 4 kali saja disebut di dalam Al-Quran. Kalau seseorang itu tidak tadabbur Al-Quran, dia baca mungkin ataupun langsung tak baca. Kalau baca tapi tidak tadabbur, maka dia mudah untuk sawwala, ya, mudah dipulas oleh siapa? Oleh musuh, yang kita akan belajar sebentar lagi. Tapi kita rehat dahulu. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Iaitulah tak lain dan tak bukan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Safas ya. Jadi itulah tokoh yang berjuang dengan Quran Ustaz ya. Pastikan orang tadabbur. Pasal kalau tak tadabbur ni Ustaz, dia Allah cakap dipekakkan, dibutakan. Bukan pekak seperti mana orang yang tak dengar Ustaz ya, tetapi dipekakkan daripada mendengar rintihan rakyat. Betul. Dia tak kisah orang lain susah ke apa ke, yang penting saya punya, anak yang punya kan, aku yang kaya. Ataupun dia tak nampak kepada orang-orang yang meninggal, mati, yang sakit, yang dibunuh. Kalau kita tengok di Syria Ustaz ya, orang anak-anak yang dibunuh di Palestin, dibunuh depan mata tu, bagi setengah mereka yang tak nampak, dia rasa itu halia ya. Jadi itu kesan apabila menjadi pemimpin yang tidak tadabbur. Malah lebih daripada itu, dia memang Islam Ustaz ya, tetapi orang kata apalah Islam tapi kejam melampau. Bukan kerana salah Islam, tetapi kerana dia Muslim yang tidak tadabbur Al-Quran. Quran dia rasa macam bagi ni jelah baca waktu nak mati saja Ustaz kan, bukan panduan untuk hidup. Ini penting untuk negara kita terutamanya tuan-tuan, ataupun mana-mana negara. Bila kita bercakap tentang nakkan yang aman, pemimpin yang betul-betul akan memimpin dengan cara yang terbaik. Dan kita nak teruskan dengan sesi tajwid kita. Ya, baik. Terima kasih Al-Fatihah Safas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita singgah sekejap ke segmen ulang kaji tajwid kita. Apakah perkara yang perlu kita perincikan untuk hari ini, iaitu tentang huruf hamas. Jom kita saksikan paparan yang telah kita sediakan. Menyempurnakan sebutan huruf hamas pada huruf ta dan juga pada huruf sin dalam ayat yang ke-20, ayat atas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzzilat surah. Tu fokus kita, subhanallahul azim, fokus kita ialah pada kalimah nuzzilat, laula nuzzilat surah. Jadi huruf hamas ni apa dia? Menyembunyikan huruf yang berdesis, ataupun dia ada tu kan, dengan nafas kita tertahan bila kita sebut dia, sehingga bunyi itu terdengar sehingga bunyi huruf terdengar agak samar, maksudnya tak jelas bunyi dia. Ada 10 huruf dia. Fahassahu syakhsun sakat, fahathahu syakhsun sakat, kan. Dan dalam ayat yang kita baca hari ini ada 2 kita jumpa, iaitu huruf ta, huruf sin. Huruf ta yang baris sukun, nuzzilat,
suratun, suratun. Itu sin yang berbaris. Jadi hati-hati, jangan sampai tak bunyi terus. Laula nuzilat su, tak kena. Laula nuzilat su, sikit saja. Nuzilat, maksudnya kalau saya baca sekarang ni, Ustaz Faz dia dengar. Nuzilat su, yang bunyi ta tu. Kalau sampai apa abang pengawal kita dengar kat depan tu, itu dah. Itu memang itu bukan ham Sebab kadang-kadang Ustaz Faz, kita ketika imam jadi imam, makmum kat belakang, sof yang ketiga dengar imam tu dengar. Imam kata saya baca surah apa tadi, lupa imam tu. Terganggu sana. Terganggu. Mengganggu sebenarnya. Jadi maksudnya kita kena check lah, ataupun kita kena talaki dengan guru-guru al-Quran kita supaya dapat kita perelokkan, perkemaskan bacaan al-Quran kita. Selamat mencuba, wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi itu penting Ustaz ya, memahami dengan ilmu itu. Kadang-kadang dia yang bunyi sampai saf ketiga tu Ustaz ya, pasal dia kata nak khusyuk. Allah kan, dan nak jagalah makhraj masya-Allah. Jadi sampaikan imam kat depan boleh check balik tak betul kan, contohnya. Jadi kita harapkan dengan ilmu pada hari ini kita dapat baiki dan tak adalah sampai mengganggu saja. Keutamaan kita adalah untuk beribadah, bukan mengganggu kepada orang lain. Baik, kita ingin teruskan ya kepada ayat 25 hingga 29, menyambung kepada apakah kesan Ustaz ya. Kesan kalau seseorang itu tidak tadabbur kepada al-Quran. Kalau seorang pemimpin, kita bincang tadi, pemimpin ataupun nak jadi suami orang, bapa orang ni, maksudnya ialah pastikan kita cuci dulu kita punya hati ini. Kalau hati ini tidak dicuci, dia dilantik ya, masuk pilihan raya, dia menjadi pemimpin, bersedia sajalah orang ini akan membuat kerosakan, tunggu masa sahaja. Dia macam time bomb istilahnya. Tunggu masa je boom, dan dia akan merosakkan orang-orang yang sudah memilih dia ya. Jadi ini peranan kita tuan-tuannya, pastikan kalau ada yang tanya, kalau katakan saya dah jadi pemimpin nak buat apa? Sila tadabbur. Sila tadabbur, kerana dia adalah ubat yang menyucikan hati kita daripada nak berfikir nak merosakkan ataupun menghancurkan. Kita akan dapat panduan, saya ada amanah, saya perlu menunaikan amanah ini sebagai pemimpin di peringkat negara ataupun di peringkat keluarga. Kesan daripada tidak tadabbur, ayat 25 hingga ayat 29. Kita sambung balik dengan hujungnya hum. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat My Quran Time yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sambung ayat 25 sehingga ayat yang ke-29. Kita dah baca tadi dengan murattal sikah. Yang ni kita cuba pula bacaan murattal nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط
وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-25 hingga 29 sebentar tadi kita menyambung saja. Terima kasih. Alhamdulillah kita melihat balik sebenarnya dalam surah ini ada dua kali je yang hujungnya ada ha ya. Yang ini tadi kita ayat 24 halaman pertama dahulu. Betul. Pada ayat yang ke-10. 10 betul. Dua-dua ni ubat kan. Yang ubat nombor ayat nombor 10 ini slow berjalan. Dengan kita berjalan ini sepatutnya kita akan nampak pelajaran. Tapi satu lagi kita berjalan dalam Al-Quran. Tadabbur. Itu sebabnya kalau tadabbur gabungan jalan naik kapal ke pergi ke umrah ke Ustaz itu memang yang terbaik lah tu. Ya kita doakan Ustaz ya pada semua ya travel agent yang ada kena ingat bahawa surah Muhammad adalah salah satu daripada perkara yang perlu diberi perhatian. Baik. Apakah kesan apabila seseorang itu tidak tadabbur ataupun berjalan pun tak ya ataupun berjalan dia tak ambil perhatian Ustaz ya dia tak ambil pelajaran. Allah nyatakan pada ayat 25 innallazina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda iaitu sesungguhnya orang yang kembali berpaling ya selepas diberikan kepada mereka dijelaskan kepada mereka hidayah asy-syaitan sawwala lahum wa amla lahum. Dia pendek-pendek begitu Ustaz ya. Dia ingatkan nak sama dah lahum kan. Allah menyatakan bahawa sebenarnya orang-orang yang berpaling ya selepas diberikan hidayah, diberikan panduan nabi dah ada kan, dengar ceramah nabi, solat di masjid nabi kan, ganjaran pahalanya banyak. Kalau Masjidil Haram itu sampai 100,000 kali Ustaz ya kalau sembahyang di sana. Orang yang berada di tempat yang terbaik bersama dengan cikgu terbaik, tapi bila dia kata tak nak saya kan, dia pergi lompat pagar contohnya, lebih kurang beginilah, dia berpaling, maka Allah cakap apa sebab mereka ni? Asy-syaitan sawwala lahum wa amla lahum. Syaitan sebenarnya yang memperdaya mereka. Apa maksud sawwala ini? Mempermudah-mudahkan Ustaz. Dia kata alah sebenarnya tak penting pun kita belajar agama ni, tak penting kot tadabbur al-Quran ini, tak penting. Yang pentingnya ialah macam mana nak memastikan saham saya untung. Macam mana saya nak menguruskan syarikat. Jadi dia belilah buku macam-macam, belajar macam-macam, tetapi Quran yang 640 muka surat tu tak dia lah kan, tak penting kot, nanti tua nanti barulah saya tengok balik. Itu sawwala yang dibuat oleh siapa? Oleh syaitan. Sehingga kan bila syaitan dapat memperdaya dengan merasakan bahawa tadabbur al-Quran itu tak penting, maka akhirnya hati itu makin sakit dan kesannya wa amla lahum. Apa maksud wa amla lahum? Dia ada banyak angan-angan Ustaz. Angan-angan jaga masa panjang tapi untuk dunia, bukannya harapan untuk sampai ke akhirat dengan mengikut pada al-Quran. Syaitan akan bagi angan-angan, macam mana kita nak majukan lagi bisnes, macam mana saya nak majukan lagi negara, tetapi dengan bukan nak bawa akhirat. Betul. Nak majukan dalam konteks dunia semata-mata. Itu kesan bila seseorang pemimpin itu tidak tadabbur al-Quran. Spesifik aktivitinya Ustaz ya. Bila Allah cakap yatadabbarun itu tadabbur, sentiasa tadabbur dalam fi'il mudhari' itu maksudnya apa? Maksudnya bila cakap tentang dabara ini tengok depan belakang Ustaz. Kalau kata beli telefon kan tengok depan ni asli ke tak asli ni kan. Kalau asli okey saya beli. Itu adalah aktiviti tadabbur. Yang kita tengok sekarang kan, bila kita tengok satu ayat tu kita tengok baru saya tahu ini tak betul, yang ini betul. Kalau harapkan kepada kita kata bahawa is okay, saya nak jadi kaya nanti saya boleh tolong orang miskin. Rembatlah harta rakyat ke apa ke, yang penting saya nak bantu seciput je orang miskin yang ditolong. Lain tu dia pergi naik jet lah, dia hanya kepentingan diri semata-mata. Dan ini adalah perkara yang berlaku 1400 tahun yang lepas yang Allah bongkar. Zalika bi annahum, itu berlaku kerana apa? Mereka menyatakan lilladzina karihu ma nazzalallah, mereka amat benci kepada apa yang diturunkan Allah iaitu al-Quran, dan dia cakap apa? Sanuti'ukum fi ba'dil amr, dan kami akan taat sebahagian saja koman ataupun arahan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesannya apa? Kesannya mereka di Madinah ni Ustaz ya, mereka sanggup untuk membocorkan rahsia bahawa Nabi ingin pergi
untuk berperang dengan musyrik Mekah. Ya, kalau mereka tidak mau beriman dan masih lagi ingin buat kezaliman, maka ada peperangan yang berlaku. Maka pada waktu itu Allah kata wallahu ya'lamu israrahum. Allah mengetahui apa yang mereka cuba rahsiakan. Ini bukan sir, ini adalah israrahum. Maksudnya mereka cuba rahsia-rahsiakan, tapi sebenarnya semuanya dibongkar oleh Allah dalam surah ini, sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu, oh rupanya ada orang di Madinah ini telah bocor rahsia. Dia lebih kurang macam sebuah negara Ustaz ni, kita ada rahsia, kita pergi bocor kepada Amerika kepada negara lain yang sebenarnya perlu disimpan, maka itu bersalahan dalam tata cara sesebuah negara. Ayat yang ke-27 kita nak baca sekali lagi, apa kesan, ya, apakah amaran Allah beri kepada orang-orang yang degil. Maksudnya dia beriman Ustaz ni, dia dapat rahsia tu pasal dia berada bersama orang beriman, tapi lepas tu dia bocor rahsianya. Ayat 27 kita baca sekali lagi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita ulang sekali lagi. Jom sama-sama kita gemakan ayat yang ke-27 insya-Allah. Ada satu mat, iaitu mat wajib al-malaikah, panjang 4 atau 5 harakat. Mari kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat ke-27. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan belakang mereka. Ya, mengapa ada pukul wajah dan belakang mereka? Pasal wajah mereka itu Ustaz, dengan rasa bangganya, dengan berani dia melawan kepada Allah Subhanahu taala. Dia selamba dia bagi ucapan, kita mesti pastikan bagi kepada rakyat contohnya kan, padahal dia bagi sikit je, yang lain tu semua diambil. Ya. Jadi itu kita kena pastikan bahawa orang-orang yang dengan yakinnya ini dia sanggup lawan Tuhan, maka dia akan dipukul di wajahnya. Wa adbarahum, iaitu mereka ini tidak tadabbur Ustaz, tidak tengok depan belakang tadi tu. Dia sendiri yang membelakangkan kepada hidayah daripada Allah Subhanahu taala. Ada penceramah, ada orang yang ingatkan, dia kata tak ya, saya ada cara saya sendiri. Ya, kesombongan inilah yang ditegur, ya, kerana yang membawa mesej kebaikan ini adalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi pada ayat yang ke-28 Allah menyatakan, demikianlah sesungguhnya mereka mengikut apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci keredaannya. Dia tak suka Allah redha dengan dia. Allah suruh kita tolong orang lain, dia tak suka. Dia nak tolong orang tertentu saja. Ini dia suka saya, dia undi saya, okey kita tolong. Dia tak undi, okey jangan bagi bantuan. Itu adalah orang-orang yang membenci kepada ridwanahu, iaitu keredaan daripada Allah Subhanahu taala. Apa kesannya? Ini orang-orang yang beriman Ustaz ya, yang mengaku beriman, dia orang Islam lah. Kalau zaman ini dia kata IC dia Islam. Betul. Tetapi Allah kata apa di hujung itu, fa ahbata a'malahum, habis segala amal kebaikan yang mereka buat. Kerana apa? Kerana mereka membenci, dia tak suka kepada orang Islam, dia tak suka kepada kebaikan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita melihat ayat 28 ini menjelaskan kita betapa kita tak boleh benci kepada kebaikan, apatah lagi benci kepada orang Islam yang sedang membuat kebaikan Ustaz ya. Tak boleh, kita tak boleh pecah-pecahkan orang ya, tak boleh kata jangan pergi kepada dia, jangan ikut kalau zaman ini munafik ni bercakap jangan ikut kepada Nabi Muhammad tu. Kita alah susah je pergi berperang ni kan, kita duduk nyenggeng je. Kan. Bahasa-bahasa itu kita kena jaga tuan-tuan pada waktu ini ya. Kalau katakan ada kerja, ada tugas, kita buat bersama ya. Kalau kita tak mampu, jangan kita menjadi batu api di dalam sesebuah syarikat, dalam sesebuah negara, kerana itu adalah lambang kemunafikan. Allah nyatakan pada ayat 29, atau apakah di dalam hati mereka ada penyakit yang menyangka bahawa Allah tidak nampak kedengkian mereka. Dengki Ustaz ya, istilahnya adghan nahum ya, kedengkiannya.
kedengkian inilah yang menyebabkan dia tak nak ikut nabi, dia tak galakkan orang lain ikut nabi, dan dia membocorkan rahsia, dan yang pastinya mereka tak nak tadabbur Quran. Itu yang menakutkan Ustaz ya. Bila saya fikir-fikir balik, saya tadabbur Quran ni baru je lagi kan. Jadi dulu-dulu tu yang rasa kat sekolah menengah ke ya, ataupun dah bekerja boleh nak dengki orang selamba-selamba je, dan bila dengki tu ada sebab lah tu, dengan yakinnya kita bukan dengki kan, cara cakapnya itu macam betul, tetapi rupa-rupanya ini adalah kesan apabila seseorang itu tidak tadabbur kepada Al-Quran. Maka ini kita membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, kita jaga pertuturan kata dan kita selalu menyambung tali persaudaraan sesama manusia, kerana dengan ini itu menunjukkan bahawa hati kita ini bersih ya. Dan bagaimana nak membersihkan, sudah tentunya bukan sekadar kita bersihkan sendiri ya. Hati kita ini selalu diserang oleh musuh yang bernama syaitan, maka kita berikan perlindungan dengan tadabbur kepada Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha cuba memahami isi kandungan Al-Quran, namanya tadabbur semampu mungkin, dan kita dimudahkan Ustaz ya. Kita ada My Quran Time dan kelas-kelas yang pelbagai. Sila cari AJK Masjid, pastikan buat kelas tadabbur Al-Quran, kerana ia adalah ubat kepada pemimpin-pemimpin yang ada dalam qaryah, sama ada pemimpin negara, pemimpin keluarga. Kalau katakan mereka tak pergi masjid Ustaz, kena buatlah program. Betul. HR kena buat program yang berasaskan tadabbur Quran. Tak boleh lari ya. Kerana apa? Kerana ini adalah ubat. Dan yang ketiganya, kita bantras orang yang zalim yang cuba menjatuhkan Islam, sebagaimana dalam ayat 28 itu, dengan apa? Dengan kita kenal dan kita pastikan jangan sampai kita menyokong mereka dalam kehidupan seharian. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم. Di saat barakah ini penuh rahmat ya Allah, tangan kami tadahkan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami, agar diampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, dosa-dosa ibu ayah mertua kami ya Arhamar Rahimin, muslimin dan muslimat bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, pertautkan kembali hubungan kekeluargaan, ikatan silaturrahim saudara mara kami ya Allah, ikatan persaudaraan di antara kami ya Rahman, ikatan yang menyatukan dan membawa kepada rahmat daripada-Mu ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, bersihkan hati kami ya Allah dengan kesucian, ketinggian, kemuliaan cahaya nur Al-Quran yang kami bacanya ya Allah. Moga-moga hati kami senantiasa difahami dan diisi dengan kefahaman Al-Quran. Syukur kami kepadamu ya Allah, saat ini kami dapat mempelajari kalam-Mu Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Maka kurniakan kesempatan buat kami seterusnya ya Allah, untuk kami akhiri kehidupan kami dengan Al-Quran, menemani kehidupan kami hingga akhir usia kami ya Allah, memahaminya, membacanya, memahaminya, mengamalkannya ya Arhamar Rahimin. Berkenan doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, agar kita sentiasa tadabbur Al-Quran. Ya, kita sudah sampai juz yang ke-26 ini. Tadabbur bukanlah pilihan, tetapi tadabbur ini adalah satu keperluan untuk kita menjaga hati kita, agar bila kita menjadi pemimpin di peringkat negara, negeri dan juga keluarga, kita sentiasa terhindar berbuat kerosakan dan juga merosakkan
kekeluargaan kita. Inilah yang kita ingin perjuangkan bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Jemput pada tuan-tuan untuk bersama menyumbang kali ini, dan kita makin jelas lagi tadabbur bukan sekadar aktiviti pilihan, tetapi ia amat penting membina negara yang penuh dengan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang esok pada hari Jumaat. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.